Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk kelas hari ini, saya nak repeat lagi sekali tentang penulisan. Ini apa nama-nama slide untuk bengkel penulisan di Langkawi tempoh hari untuk balas ni visual. Untuk assignment you all berkenaan dengan original article tu, saya boleh ulang semula tentang penulisan tu. Jadi sebagai penulis ni, untuk kita start menulis, kita kena ada subjek ataupun area. Ini awak dah ada pada research kajian awak untuk PDA kan. Awak dah ada subjek masing-masing. Lepas tu kena ada metodologi ataupun kaedah. Yang ketiga, format ataupun struktur garis panduan dan rujukan yang terakhir. So, sebelum menulis, kena ada penyataan masalah. Ini awak dah bincangkan bersama dengan penyelia masing-masing, supervisor masing-masing, dan saya rasa ini tak ada masalah untuk awak buat original artikel awak. Cumanya di dalam original artikel tu nanti penyataan masalah ini, title dia, subtopik dia bolehlah ditukar dengan tajuk-tajuk yang catchy sikit. Selagi dia masih lagi berkaitan dengan penyataan masalah, should be okay, masih boleh digunakan. So, apa itu penyataan masalah ni? Saya ulang sekali lagi. Dia ini adalah biasanya satu perenggan ayat untuk menjelaskan masalah, potensi, teori, konsep dalam sesebuah kajian. Secara umumnya, satu penyataan masalah akan menggariskan titik negatif keadaan semasa dan menjelaskan mengapa perkara ini berlaku. Ini saya tak perlu pergi detail kerana supervisor awak dah jelaskan. Penulisan artikel. Dia ada dua jenis artikel seperti yang saya maklumkan sebelum ni. Yang pertama, review artikel, dan kedua, original artikel. Review artikel ni awak dah buat untuk assignment 1 dan assignment akhir awak adalah original artikel. Beza kedua ini adalah review artikel tidak mempunyai metodologi di dalam penghasilan artikel tersebut. Hanya review saja. Dan original artikel mempunyai metodologi. Metodologi ini perlu dimasukkan ke dalam artikel agar ia menjadi original artikel. Dan metodologi tersebut bukanlah metodologi cara penghasilan karya akhir, tapi metodologi untuk mendapatkan data ataupun menganalisa data yang awak dapat. Itu metodologi yang kita nak di dalam artikel, bukannya metodologi penghasilan karya. Ini review artikel. Kita ada tajuk, abstrak, pendahuluan, subtopik. Subtopik ni, yang kedua selepas pendahuluan ni bolehlah digantikan dengan nama-nama lain untuk penyataan masalah tadi tu. Subtopik seterusnya bergantung kepada tesis awak, apa yang ada di dalam tesis tersebut. Rumusan kena ada, perbincangan, kesimpulan, rujukan. Dan bezanya tadi saya dah cakap, untuk original artikel dia ada metodologi, itu saja beza dia untuk original artikel. Yang lain semua sama struktur dia, cuma dia ada metodologi. So, apa ada dalam tajuk? Tajuk untuk original artikel ni tidak semestinya menggunakan semula tajuk tesis awak. Boleh tukarkan sedikit selagi dia tidak lari daripada permasalahan kajian tadi tu. Masih boleh digunakan. Dan tukar sedikit saja untuk menarik minat orang membaca artikel awak. So, tajuk tesis dengan tajuk artikel ni tidak sama. Tajuk tesis dia lebih ilmiah, manakala tajuk original artikel ni boleh ada sedikit catchy dan untuk menarik minat orang. Abstrak ni tak akan pergi kemudian apa itu abstrak.
pendahuluan. Okey, pendahuluan kita akan tengok kemudian juga. So basically inilah struktur dia. Macam saya cakap tadi, tajuk dijana dari penyataan masalah. Tajuk sangat penting ya untuk menarik minat pembaca sama ada terus membaca artikel anda ataupun tidak. Itu keduanya lah menarik. Best kan. Penulisan artikel pendahuluan. Pendahuluan adalah lebih kepada meletakkan keseluruhan artikel dalam konteks yang lebih luas dan kemudian mendasari fokus anda bagi mengenal pasti secara khusus apa yang hendak disampaikan, iaitu matlamat dan objektif. Dia macam cerita tentang background dulu, tentang kajian tersebut, barulah pergi secara detail terhadap matlamat dan objektif artikel tersebut. Okey, original artikel dan metodologi. Metodologi, macam saya cakap tadi, saya ulang sekali lagi, adalah bagaimana anda mendapatkan data dan bagaimana analisa data itu dilakukan. Ini metodologi yang kita nak. Contohnya sekarang ni, online, banyak orang buat soal selidik menggunakan Google Form. Itu salah satu metodologi pencarian data. Okey? Ataupun interview menggunakan Webex, Zoom dan sebagainya, itu pun menjadi satu kaedah ataupun metodologi. Okey. Rumusan. Okey, rumusan tadi yang ni kan. Bahagian ini adalah untuk memberitahu pembaca tentang fakta-fakta yang diungkapkan oleh artikel atau penulisan anda. Secara keseluruhannya, inilah fakta tentang artikel tersebut. Awak buat penulisan, buat singkatan ataupun rumusan untuk bahagian tersebut. Perbincangan. Okey. Ada setengah artikel ada perbincangan, ada setengah tak ada, terus pergi rumusan dan kesimpulan. Ada juga tak ada rumusan, terus pergi ke kesimpulan, perbincangan dan kesimpulan pun boleh juga. Itu terpulang pada the nature of kajian masing-masing. Perbincangan adalah di mana anda menarik hasil kajian anda bersama-sama ke dalam fakta yang logik dan konsisten dan meletakkan subjek itu dalam konteks merujuk pada artikel penyelidikan sendiri atau penyelidikan orang lain sebelum ini. Pada akhir perbincangan, anda sepatutnya telah mencapai matlamat yang telah digariskan. Maknanya, perbincangan ini adalah untuk membandingkan kajian anda dengan kajian orang lain dalam penguasaan analisa data, supaya ianya tidak nampak macam kajian awak tu syok sendiri. Okay. Kesimpulan. Kesimpulan adalah mengulangi semula persoalan, permasalahan dalam artikel atau penyelidikan. Maknanya, nyatakan semula permasalahan dalam kesimpulan awak dan bagaimana ianya diselesaikan. Tulis di dalam kesimpulan. Dan juga menyatakan semula hasil dapatan. Okay? Dan tujuan asal artikel, cadangan artikel tersebut untuk penyelidikan atau penulisan artikel seterusnya. Maknanya menyatakan hasil dapatan menggunakan metodologi yang digunakan tadi. Kalau menggunakan metodologi melalui soal selidik Google Form, apa analisa data yang dah didapatkan, itu ditulis juga dalam kesimpulan. So, ini bahagian yang sangat penting untuk anda semua, kerana tanpa ini anda boleh dikenakan dituduh ciplak ataupun meniru, mengambil sewenang-wenangnya hasil penulisan orang lain ataupun karya orang lain. Jadi rujukan dan petikan citation ni adalah sangat penting. Kalau awak tidak menggunakannya dengan betul, awak boleh dicop, boleh didakwa pelagiat. Okay. Citation. Biasanya kita akan menggunakan cara format penulisan citation APA style untuk student umum dalam bidang pendidikan. Okay, citation adalah cara untuk memberikan kredit kepada individu untuk karya kreatif dan intelektual yang anda gunakan untuk menyokong penulisan anda atau penyelidikan anda. Ia juga digunakan untuk mencari sumber dan mengelakkan plagiarism. Gaya petikan citation adalah berbeza mengikut bidang tertentu. Saya akan
ulas sedikit tentang gaya-gaya petikan citation ni. Terdapat banyaklah gaya petikan citation ni, namun ianya bergantung pada disiplin tertentu. Contohnya APA, American Psychological Association, biasanya digunakan oleh bidang pendidikan, yang itu kita gunakan lah, yang awak akan gunakan. MLA, Modern Language Association, gaya ini digunakan oleh bidang kemanusiaan. Chicago Tribune secara umum digunakan oleh bidang seperti perniagaan, sejarah dan seni halus. Okay. Contoh, ini contoh direct quotation, gaya petikan direct quotation. Anda boleh memetik semua atau sebahagian ayat pengarang. Pilih yang paling berguna untuk artikel anda. Contohnya, memetik ayat penulis tanpa mengubahnya. Ini direct quotation. Biasanya kita tidak akan menggunakan terlalu banyak direct quotation dalam artikel kita. Contoh, Sulaiman 24. Sulaiman tahun 2004 menyatakan bahawa seni visual di Malaysia tiada hala tuju yang jelas. Page 90. Ini maknanya muka surat. Muka surat 90. Ini tahun artikel itu ditulis. Okay. Sulaiman nama penulis. Ini kata-kata dia. Okay. Nombor 2. Secara direct juga, ini contohnya. Seni visual di Malaysia tiada hala tuju yang jelas. Bracket Sulaiman tahun 2004, page 90. Ini secara direct. Ada dua jenis gaya petikan untuk direct quotation. Okay. Ini gaya petikan paraphrasing, mengubah semula struktur ayat tetapi mempunyai maksud yang sama, masih memberikan maksud yang sama. Okey. Contohnya ialah Sulaiman tahun 2004 menyatakan bahawa perjalanan seni visual di Malaysia masih kabur tanpa matlamat yang jelas. Okey, ini ayat yang telah diparaphraskan. Kalau ini tadi seni visual tiada hal tuju yang jelas. Cuma pertukaran di sini masih kabur. Masih kabur tu tak jelas lah. Dia menggunakan perkataan lain untuk membuat gaya petikan. Kedua, perjalanan seni visual di Malaysia masih kabur tanpa matlamat yang jelas. Bracket Sulaiman 2004 P90. Okay. Ini cara kita petik dia. Jangan main petik je. Okay. So, yang ni tadi kita perbanyakkanlah penggunaan ini kerana kita memberi paraphrasing, mengubah semula ayat. Tapi masih lagi perlu meletakkan Sulaiman 2004 page 90. Okey. Untuk APA, gaya petikan untuk rujukan yang di belakang penulisan anda tu kan. Rujukan. So, last ni adalah nama akhir kita. Macam saya, Muhammad M. Faizwan. Yang ni nama ayah saya, Mat. So, awak boleh letak last name ni. Last ni nama dan last name. Tahun, bila buku itu, bila artikel itu ditulis, bulan sekiranya ada, tajuk artikel, magazine title, volume, isu kalau ada, dan muka surat. Contoh, Robert D. Bracket 2008 Oktober. Okay. Tajuk dia How I Caught Up With That. Magazine title Men Health. Page 108 hingga 113. Okay. Satu lagi contoh ialah Jagged J 2010 August Social Media Used in the Financial Industry. Article Compliance Week, page 54. Okay. Untuk magazine pula, tadi buku tadi magazine tapi bercetak. Yang ni online pula. Okay, sekarang kita banyak menggunakan online kan. Okay, bila online sama je, bezanya kena letak retrieve from URL. Contoh yang ni. Diambil, dipetik daripada, kalau guna bahasa Melayu, dipetik dari copy paste je URL yang awak ambil menggunakan internet. Lain semua sama. Masih lagi ada nama, tahun, bulan.
Cuma beza dia letak URL saja. Mana awak kata online tu kan, awak letak. Kalau buku pula, nama Ahir MF Muhammad Faizwan, tahun buku itu dipublish, tajuk buku, city, bandar di buku itu dipublish, kan? Dan publisher dia, siapa publisher dia? Contoh, James H. 1937, tajuk buku The Ambassador di New York, NY. Publisher dia Scribner. Rowling J.K. 2001, Harry Potter and the Sorcerer's Stones, London. Jadi publisher dia Bloomsbury Children's. Okay. Sama juga kalau buku itu online, dia sama, cuma letak URL saja. Macam contoh yang ini. Retrieve from http bla 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 bla. Okay. Kalau APA untuk surat khabar bercetak, nama, tahun, month, date publish. Artikel title, newspaper apa, page berapa. Contoh, Bowman L 1990 March 7. Kalau newspaper ni dia terperinci ya, sebab dia tiap hari keluar kan. Bulan 3 berapa bulan. Ini tajuk dia Bill Target Lake Erie Muscle. The Pittsburgh Press. Kalau kita sini berita harian contohnya, contoh. Okey. Kalau online pula sama juga, hanya meletakkan URL di belakangnya seperti ini. Retrieve from http pittsburghpress.com. Okey. Saya rasa untuk kali ini itu saja. Saya harapkan awak dapat video ni nanti saya akan letak di YouTube supaya awak boleh melihat perulangan. Okey, terima kasih. Thank you.